Masya Allah. Ikan air tawar. Itu orang Arab cakap. Ikan air tawar, baik ikan tilapia, baik ikan apa dia? Patin, ikan keli. Panjang dia suka ikan keli. Tak kira apa, asalkan dia boleh mengeluarkan pendapatan bertambah. Tak ada benih, Jabatan Perikanan bantu bagi benih. Tak ada tempat nak mengerjakan atau nak membuat kolam-kolam. Ada tanah-tanah kerajaan, lombong-lombong, sungai-sungai yang masih boleh digunakan. Masih ada ratusan ribu hektar di seluruh negara yang boleh dibangunkan untuk ternakan air, ikan air, udang dan sebagainya, masih lagi belum dibugar dan dibangunkan dan diusahakan. Kalau setiap nelayan selain pergi ke laut, waktu mana tak boleh ke laut, pergi ke darat untuk melihat ternakan ikan air tawarnya ada di kolamnya itu, maka saya fikir yang RM200 itu sudah tidak mempunyai nilai besar mana, kerana kita sudah ada pendapatan yang bertambah. Demikian juga dalam sektor ternakan, lembu, kambing, ayam. Saya dengar hari ini ada berita baik, setiap orang datang dapat 10 ekor ayam. Betul ke? Kan? 10 ekor ayam kampung dengan satu benih. Siapa bagi? 2 pokok mempelam. Mada bagi. Rezeki kita ni bertambah-tambah, melimpah ruah. Hari ni punya cerita lah. Jadi kita nak menambah hasil. Semalam pun dalam masa kabinet kita bincang soal bagaimana nak meningkatkan hasil bahan makanan seperti ini, termasuklah hasil daripada ternakan. Ternakan ayam, daging dan sebagainya yang masih tak mencukupi, sehingga waktu musim-musim tertentu harga menaik, melambung tinggi. Sedangkan kita sebagai petani penternak boleh usahakan sendiri di rumah masing-masing. Tapi kerana ada duit, kita lebih suka pergi ke kedai, pergi ke pasar beli ikan-ikan ataupun ayam-ayam yang dijual oleh peraih-peraih di situ. Apalagi tanaman, hasil buah-buahan. Dan hari ini Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, semenjak waktu saya juga memimpin kementerian ini, kita sebutkan pertanian adalah perniagaan. Masih ingat lagi? Masihkah kau ingat? Pertanian adalah perniagaan. Agriculture is business. Saya sebutkan begitu untuk masukkan dalam pemikiran kita bahawa segala usaha yang kita buat sebagai petani nelayan yang menghasilkan sesuatu yang boleh kita pasarkan, itu adalah usaha perniagaan. Dan 9/10 rezeki kita datang daripada perniagaan. Siapa yang sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena usahakan berterusan. Nak tentukan supaya bidang pertanian, sektor-sektor yang saya sebutkan tadi dapat terus berkembang, tetapi menggunakan teknologi baru, ikut amalan pertanian yang telah ditetapkan oleh jabatan. Jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita menghadapi masalah kerugian dan sebagainya. Jadi sebab itulah hari ini kita bersama-sama di sini untuk berkongsi pandangan. Dan saya cuma nak menyatakan di sini, di samping itu Sungai Limau ni sedang pun menghadapi pilihan raya kecil. Saya tak payah nak kempen kerana melihat wajah tuan-tuan semua yang ada di sini, pengundi-pengundi semuanya sokong 100% pada Barisan Nasional. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum pasti lagi, boleh jumpa saya dan insya-Allah saya boleh yakinkan pilihan terbaik ialah Parti Barisan Nasional. Khusus bagi petani, penternak, nelayan, pekebun kecil sejak dahulu sampai hari ini. Barisan Nasional dan juga UMNO lah yang telah sama-sama memperjuangkan nasib saudara dan saudari sekalian. Jadi kita ada calon kita ini cukup berkelayakan, berkelulusan, handsome orangnya. Isteri pun namanya Siti Bunga. Jadi dia boleh bantu kita. Kalau ada apa isu-isu tertentu, kerana datang daripada parti yang sama, saya nak bagi contoh ini mudah. Pasal ada orang kata bincang macam-macam bulan, bintang dan sebagainya. Saya bagi tak apa-apa penting sangat. Baik dia PAS ke UMNO, semuanya insya-Allah akan masuk syurga. Buat saja amalan apa yang Tuhan suruh, kita akan masuk ke syurga. Jaminan Allah.
bagi mereka yang melaksanakan ibadah, rukun dan sebagainya. Yang penting dalam kehidupan duniawi hari ini ialah untuk melihat kehidupan kita bertambah baik. Siapa pemimpin dalam masyarakat kita yang kita yakin boleh bantu kita. Bukan soal pilihan ideologi saya, tapi yang boleh bekerja untuk bantu kita. Kalaulah di peringkat nasional itu sudah ada Perdana Menteri daripada Parti UMNO dan Barisan Nasional. Di peringkat negeri, alhamdulillah menang kita baru-baru ini, dan bentuk kerajaan di bawah pimpinan Menteri Besar kita, orang muda, handsome, berkelayakan, cuma rambut kurang sikit. Tapi semua boleh buat. Tak ada masalah. Jadi imam, baca kunut, apa semua boleh. Tak ada masalah. Apalagi kalau di kawasan Sungai Limau. Memang perlu ada wakil. Selepas almarhum Tan Sri Azizan meninggal dunia, perlu diganti. Itu sejarah yang sudah berlalu. Waktu yang kita nak lihat, waktu kini dan kehadapan. Apa yang nak kita buat? Nak majukan kampung kita, halaman kita, kawasan kita, Sungai Limau. The Orange River. Sungai Limau nak dijadikan kawasan pertumbuhan baru di negeri Kedah. Sebab itu, tidak ada pilihan. Kalau pilihan nama yang katakan azam tadi, dia boleh berazam dan bercita-cita sahaja. Saya dengar cerita dia pergi mana-mana sekali berjanji. Kalau dia terpilih sebagai wakil rakyat, dia akan bekalkan wifi percuma. Kata orang sampai pada saya, kalau bohong orang tu, bohonglah saya. Masya Allah. Tak betul lah. Tapi cerita macam itu. Janji kalau dia dipilih, dia akan betulkan jalan-jalan yang berlepak-lepak ni. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ni cerita mudah saja. Mampukah beliau buat begitu? Dia akhirnya akan datang pada pihak kerajaan. Saya sendiri tak akan mampu kalau saya tidak ada kuasa dan ada peruntukan kerajaan. Duit mana yang ada dalam poket saya nak bina jalan, nak bagi wifi, nak bina masjid, nak bina surau? Tak ada. Yang ada kemampuan ialah kerajaan. Kerajaan yang ada di peringkat negeri inilah menteri besarnya. Kerajaan pusat, Perdana Menterinya, saya membantu beliau. Mana lagi baik? Pilih wakil rakyat daripada kita, Barisan Nasional, atau pilih daripada dia? Apa jawapan? Siapa boleh jawab, saya bagi RM10. Mana lagi baik? Datuk Tajuddin sebut, saya hutang dengan dia RM10. Ini semula jadi. Bukan soal apa-apa paksaan. Tidak ada paksaan, tapi pertimbangan yang rasional. Ada orang beritahu saya, Tan Sri nak datang sini nak buat apa? Saya kata, kenapa? Tak boleh menang. Pasal apa tak boleh menang? Ini kawasan kubu Kuat Pas. Saya pergi mana-mana tengok bendera, mereka banyak hijau lebih daripada biru. Saya kata negeri Kedah pun dulu lepas. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi kita. Apa? Tuhan bagi kita keyakinan, kepercayaan, bagi kita rezeki. Maka pilihan raya lalu, walaupun kata tak mungkin PAS tumbang, tapi dengan izin Allah, PAS telah diganti dengan UMNO dan Barisan Nasional. Apakah tak mungkin di Sungai Limau ini? Maka Barisan Nasional tak boleh menang. Kenapa tak boleh dipilih untuk kebaikan? Untuk kebaikan petani, pesawah, peladang. Kenapa tidak dipilih? Hanya kerana kita mungkin terasa terhutang budi dengan yang dahulu. Tapi elok juga kita melihat masa depan. Dan masa depan kita yang lebih terjamin ialah untuk kita bersama-sama mendukung perjuangan kita dalam Barisan Nasional, iaitu menerusi calon kita yang kita pilih pada hari ini. Boleh tuan-tuan? Tak kuat ya? Boleh? Bagi peluanglah. Ini saya punya rayuan. Jadi saya nak minta kerjasama daripada semua pemimpin persatuan peladang. Tolong bantu kita dan kita bagi jaminan untuk terus membantu masyarakat peladang, petani, penternak, nelayan di seluruh kawasan ini, dan mudah-mudahan kita berjaya. Saya dimaklumkan lepas ini ada banyak bantuan yang nak disampaikan. Ada juga permohonan-permohonan projek kecil, saya tak payah nak umumkan. Datuk Azmi ada kat sini, lain-lain pihak pun dah ada senarai kan, nak baiki jalan, apa semua sekali, lebih daripada RM1 juta. InsyaAllah kita luluskan, supaya kemudahan-kemudahan ini dapat digunakan untuk membaiki kawasan di sini. Dan lain-lain tu nanti ada
menteri-menteri. Saya pun beritahu dengan Dato' Ismail Sabri, mungkin jati-jati yang nak dibaiki dan sebagainya itu tak apalah. Datuk Tajudin pada di sini akan ambil perhatian apa-apa lagi yang boleh kita bantu untuk masyarakat petani di kawasan ini. Kita akan memberikan bantuan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.